Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kali ini untuk episod yang keempat lah. Ini kali keempat lah kita bertemu. Tapi kali ini masih lagi bercakap tentang dunia perfume. Cuma kali ini aku akan bercerita tentang jargon-jargon ataupun terma yang digunakan dalam dunia perfume ni. Yang penting lah, yang wajib kita tahu lah. Ada 3 yang aku akan bicarakan pada hari ini. Yang pertamanya longevity, projection dan sillage. 3 benda ni penting kena tahu lah sebelum hampa beli perfume untuk hampa miliki dan gunakan lah. Jadi jom kita layan, kita tengok apa benda ni semua. It's not a game, it's a rich thing. Biasanya kalau kita nak beli perfume ataupun nak cuba perfume baru ke, belilah. Biasanya belilah. Jadi biasanya kita akan concern dengan 2 perkara penting. Yang pertamanya, bau tu wangi ke tak? Sesuai tak dengan kita? Yang tu yang pertama. Yang keduanya, adakah perfume ni long lasting, bertahan lama ataupun tak, performance dia macam mana? Orang lain boleh bau dengan kita ataupun tak, orang lain akan enjoy bau tu atau tak. Itu yang nombor 2 lah, yang biasanya kita akan letak dalam kita punya consideration sebelum kita decide untuk beli ataupun tak perfume tu kan. Dan lagi satu, kadang-kadang ada orang ni dia buat extra homework. Jadi bila kita nak, termasuk akulah, kalau kita nak beli perfume, kita akan cuba untuk tengok review tentang perfume yang kita berminat tu. Sama ada kita akan tengok review dekat YouTube ataupun famous punya website tentang fragrance ni lah, yang biasanya kita akan check dekat Fragrantica dan juga Base Notes sebelum kita buat keputusan untuk beli ataupun tak. Itu satu lagi tambahan lah, homework yang kita akan buat. Jadi dalam kebanyakannya tu kita akan dengar terms 3 ni. Kalau baca dalam review tu memang ada 3 perkara ni yang selalu dia sebut. Yang pertamanya longevity, projection, sillage. Jadi term-term ni apa maksud dia? Jadi aku akan mulakan dulu dengan yang paling mudah lah, which is longevity. Longevity tu apa dalam terma ataupun jargon perfume ni? So longevity tu bermaksud, mudahlah, berapa lama perfume tu tahan once ataupun bermula daripada kita spray tu, berapa lama dia boleh tahan. Dia punya kuat tak kuat tu yang nombor 2. Kalau longevity ni kita bercakap tentang itu saja. Kita spray berapa lama dia tahan dekat kulit kita ataupun dekat baju kita lah. Jadi ketahanan perfume ni ataupun longevity perfume ni, dia ada beberapa faktor yang mempengaruhinya lah. Yang pertamanya skin chemistry, macam aku dah pernah bagi tahu sebelum ni. Kalau skin chemistry ni, ada setengah orang tu dia pakai perfume tu dia boleh tahan lama. Ada setengah orang pakai sat je, hilang bau dia. Jadi itu yang aku sebut tentang skin chemistry tu. That's why itu pentingnya untuk kita try perfume yang betul-betul sesuai dengan kita lah. Dan yang kedua adalah weak perception of smell lah, di mana kadang-kadang bau tu ada tapi kita tak bau. Jadi benda tu kita rasa macam dah tak tahan, perfume tu tak tahan ataupun dia tak ada dekat skin kita. Sedangkan benda tu ada, cuma kita je yang tak bau lah. Mungkin kita ada bau banyak perfume lain ke, ataupun benda tu, perfume tu terlalu dekat dengan kita kan, menyebabkan kita dah immune dengan bau tu dah, kita tak dapat bau perfume tu dah. Itu yang lagi satu lah. Lepas tu yang keduanya adalah sama ada kita spray ke tempat yang betul ataupun tak. Macam aku cerita lah, sebab biasanya kita akan spray dekat pulse point, kat tempat yang dimana heat tu boleh boleh naikkan bau perfume tu. Tapi kalau kita spray kat tempat-tempat yang mungkin tak berapa sesuai, kat perut ke kan, dan tempat-tempat lain yang tak berapa nak sesuai, bukan pulse point, jadi benda tu bau dia tu tak naik lah. Jadi kadang-kadang kita rasa macam dah tak ada bau tu, sedangkan mungkin kita spray di tempat yang kurang tepat. Untuk sillage pula, ejaan dia SILLAGE, tapi sebutan dia yang betul lah, yang tepat. Sebab ini aku nampak banyak juga yang sebut tak apa nak tepat lah. Jadi aku cuma nak betulkan je lah, bukan yang nak jadi grammar Nazi ke apa ke, tak, cuma nak betulkan saja. Pronounce dia adalah sillage. Itulah sebutan dia. Yang di mana maksud apa, jadi itu tak berapa penting sangat sebenarnya. Yang paling penting adalah apa maksud sillage ni, sebab kita dengar orang sebut banyak, especially pasal perfume ni akan sebut sillage. Apa benda sillage tu? Jadi sillage ni adalah sebenarnya satu trail ataupun trail yang perfume tu tinggalkan bila hang pakai. Contohnya
pakai perfume tu, bila hang jalan orang kat belakang bau lagi. Yang ni yang term yang aku selalu guna, tinggal bau tu kan. Yang inilah dia. Inilah yang kita sebut sebagai sillage ni. Contoh paling mudah nak bagi. Nak bagi mudah faham kan. Senang. Biasanya kalau kita duduk apartment ke ataupun kita pergi ke office lah, kita masuk lift. Kita seorang je masuk lift tu, tak ada siapa pun. Tapi bila kita masuk dalam tu, kita dapat bau wangi. Wangi lah macam ni, siapa yang pakai tadi? Itulah sillage. Bau yang ditinggalkan biasanya paling mudah dekat dalam lift lah. Dalam lift memang tinggal bau. Yang itulah sillage. Contoh paling mudah nak faham apa tu sillage. Okey, yang next pula adalah projection. Apa benda projection ni? Projection ni adalah satu kemampuan untuk bau wangian tu untuk dihidu daripada certain jarak tertentu, certain distance lah. Lagi jauh jarak tu, lagi kuat lah projection tu. Macam contohlah kita hari ni kita pakai perfume contohnya aku pakai ni perfume aku pakai lah hari ni, malam ni, Polo Red. Kita pakai, lepas tu kita dapat bau jarak dia contoh mungkinnya satu depa kita. So itulah kekuatannya, itulah berapa strong projection dia. Kalau dalam kategori ni mungkin kita akan kategorikan kalau jarak satu depa ataupun satu kaki, dua kaki, tiga kaki, kita anggap sebagai moderate lah, sederhana projection dia. Itulah terms yang kita gunakan. Itulah maksudnya bila kita bercakap tentang longevity, sillage dan projection. Tapi ada satu benda yang kena faham. Tiga-tiga benda ni dia tak correlate lah. Dia tak macam, tak semestinya sama. Macam contoh lah, perfume yang ada longevity yang tinggi, dia tahan sampai 24 jam ke 12 jam, tapi dia ketahanan tu tak bermaksud dia punya sillage ataupun projection dia akan sama naik, sama power. Dia tak sama, dia lain. Sebab ada je perfume yang kita jumpa yang projection dia memang monster, orang daripada jauh boleh bau, sillage dia memang tinggal bau habis, tapi tak tahan lama. Dia boleh tahan 3 jam, 4 jam. So ada perfume macam tu. Yang paling baik hampa dapat dua-dua lah, tapi ikut occasion yang hampa pergi juga. Kalau hampa pergi yang environment macam office ke, tapi hampa pakai perfume yang memang semerbak bau, nak pergi interview ke, bau semerbak bau, macam orang sesuai lah juga kan. Jadi kena pandai pilih lah, sebab tak semestinya projection monster ni bagus setiap masa. Tapi yang preferably longevity bagus tu, itu yang memang wajib lah kalau kita cuba dapatkan lah. Tapi tengoklah, kalau bau dia sedap, projection tak lama, kita respray je lah, tak ada isu pun. Yang penting kita suka dengan perfume tu. Toh yang aku paling boleh bagi Dior Sauvage. Dior Sauvage ni yang dah dikeluarkan ada 3 jenis lah, 3 concentration. Yang pertama, ini pun aku akan cerita nantilah dalam masa yang lain lah, bila ada masa episode yang lain lah aku akan cerita. Jadi dia ada 3 concentration yang dijual. Yang pertamanya Eau de Toilette, EDT, Eau de Parfum, EDP, dan juga version parfum yang lagi tinggi lah concentration oil dia. Jadi untuk perfume ni biasanya orang akan anggap yang concentration oil tu lebih tinggi, macam contoh parfum ataupun ini akan ada projection yang lebih baik, lagi baik, semua in all areas lebih baik daripada EDT. Tapi sebenarnya tak. Ini yang uniknya perfume. Kalau untuk Dior Sauvage, contoh yang clear lah, EDT projection dia lebih baik daripada Eau de Parfum dengan parfum. Ketahanan dia dari segi projection dia lagi strong, daripada jauh boleh bau dah untuk EDT. Tapi kalau untuk EDP, dia punya projection dia lagi kurang lah, dia lagi dekat, dia punya projection tak strong macam EDT, tapi dia lebih tahan dari segi longevity. Itu nak cerita lah, dia very unique lah. So janganlah kita tengok semua perfume ni Eau de Toilette tak bagus, EDP yang paling bagus. EDP kalau tengok EDT tak nak beli, nak cari yang EDP. Satu lagi, biasanya EDP ni dia lagi mahal sebab concentration dia lebih tinggi, tapi tak bermakna dia lebih baik daripada EDT. Kita kena tengok, kita kena paling bagus dia dah try sendiri perfume tu lah. Tapi kalau tak boleh, kita tengok review untuk kita decide yang mana. Tapi untuk recommendation, tak semestinya lah EDP ni sentiasa bagus. Okay.
Sampai part yang last ni biasanya kita kena bagi tips lah kan, untuk berkaitan dengan jargon-jargon yang kita dah guna hari ni. 3 jargon kita dah belajar lah, longevity, siage dan juga projection. So ada cara sebenarnya untuk kita dapat projection yang lebih baik dengan siage yang lebih baik lah. Longevity ni nanti itu dia ada separate discussion, sebab yang itu ada perbezaan pendapat lah, macam mana perlu ke ataupun apa benda yang boleh digunakan untuk panjangkan longevity perfume tu. Dan kali ni aku nak cerita benda mudah je, iaitu untuk macam mana nak dapatkan projection yang lebih baik dan siage yang lebih baik lah. Tapi at the end of the day, dia tetap bergantung pada perfume tu sendirilah. Tapi ada cara lah untuk improve benda tu. Jadi yang pertamanya, yang paling mudahnya adalah kita kena spray lagi banyak. Kalau kita spray 1 ataupun 2 saja, 1-2 spray, dan kita berharap untuk projection tu satu bilik boleh bau, susahlah. Bukan nak menghancurkan harapan hampa untuk boleh jimat perfume, tapi itulah, tak boleh. Kalau nak guna perfume ni, kalau nak bau wangi ni, nak projection ni sampai, kita tak boleh nak berjimat sangat lah. Yang macam aku cadangkan dalam video sebelum ni, best optimum untuk aku lah, aku nampak setakat ni. Tapi aku akan eksperimen lah, tengok sama ada tempat-tempat lain yang lebih sesuai ataupun tak. Tapi setakat ni adalah best 5 spray. 5 spray adalah cukup, yang macam tak terlalu over sangat, tak terlalu kurang sangat, orang akan boleh bau. Dan memang aku dah test sebelum ni, memang berkesan lah. Sehingga setakat ni 5 spray tu. Dan jarak spray tu pun ada main peranan jugalah. Contohnya, kalau kita spray kat certain point yang kita nak bau tu lebih strong, orang boleh bau, kita kena spray dengan jarak yang lebih dekat. Sebab dia ada beza yang kita spray macam ni dengan kita spray macam ni. Macam ni nampak dia punya surface dia kat sini, lagi dia punya concentration tu lagi pekat kat satu area. Kalau yang aku spray tadi dekat sini, aku spray kat sini tadi, dia punya jarak jauh, jadi dia spread dia lagi luas, tapi tak banyak yang dia concentration tu yang lekat kat kulit kita. Jadi bau-bau lah, tapi dia punya strongness tu tak berapa sangat. So biasanya kita akan spray yang macam yang aku spray tadi, yang kat sini ni, yang kuat ni, yang dekat rapat ni, adalah untuk kawasan-kawasan yang banyak movement lah. Sebab bau ni dia naik bila kita banyak bergerak. Bau tu akan disperse atau akan naik bila kita banyak bergerak kat bau tu. Jadi jarak pun main peranan lah sebenarnya. Aku pun baru tahu juga benda ni, tapi saja nak share dengan hampa lah, supaya hampa boleh amalkan. Dan satu lagi aku lupa pula. Satu lagi, macam aku cakap sebelum ni, mix spray tu. Sebab ada perfume tu kadang-kadang dia tak tahan sangat dekat kulit, tapi dia confirm tahan dekat fabric. Kalau maksimum dia boleh pergi, contohnya 4 hingga 6 jam. Kalau 4 jam tu hampa dapat kat kulit, 6 jam tu hampa akan dapat kat baju. Jadi mix lah spray tu kat kulit, supaya kat kulit tu, supaya bau dia naik lagi, campur dengan kita punya heat, body heat, dia akan naik lagi. Dekat baju ni kita spray untuk maintain dia punya ketahanan dia lah, longevity dia, nak bagi dia tahan lama lagi. Jadi itu saja yang aku ada untuk hampa lah kali ni, episod yang keempat lah. Nantikan episod yang kelima, keenam dan seterusnya lah. InsyaAllah ada lagi video-video yang lain lah. Tapi aku takkan sentiasa bercakap tentang perfume saja, aku akan share juga pasal benda lain. Tapi kebanyakannya pasal perfume lah, sebab benda ni minat kan. Tapi bila ala-ala aku dah minat, aku boleh share lah information yang mungkin penting untuk hampa. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Jadi itu saja yang aku ada hari ni. Harap hampa semua enjoy. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe lah. Lepas tu tekanlah butang bell tu untuk notification setiap kali aku update, akan dapat. Dan jangan lupa share dengan kawan-kawan lah, sebab lagi banyak share lagi bagus lah. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.